Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'da. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan keenamnya, dan keenam daripada enam fardu wujud, fardu wujud itu tertibun, yakni tertib, ini susunan. Tertib ini mengikut susunan. Mengikut susunan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dia panggil tertib ini tertib pada kebanyakan rukun. Dia panggil apa dia? Dia panggil tertib pada kebanyakan ataupun tertib pada perkiraan. Tu bukan tertib pada hakiki. Adapun tertib pada hakiki tak sah. Sebab apa? Sebab tertib pada hakiki, tertib pada sebenar-benar, maka tidak sah. Kenapa? Kerana kalau tertib susunan yang sebenar, kena niat dulu berbasuh muka. Pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga tangan hingga siku, yang keempat sapu kepala, yang kelima kaki. Jadi susunan sampai 5. Maka susunan di sini dia panggil susunan pada kebanyakan ataupun pada perkiraan sahaja. Bukan pada hakikat sebenar. Adapun pada hakikat sebenar, kalau kita buat sebenar-benarnya, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana niat dulu baru basuh muka. Sedangkan basuh muka serta niat. Itu dia panggil perkiraan sahaja. Masalah. Jadi sebelum masuk masalah, ada tak mandi sungai? Tak ada ni, katanya ada masalah. Tak ada lain ni. Okey. Jadi mandi sungai, dia tertib. Jadi isu dia, apabila kita mandi sungai, kita nak ambil wuduk cara terjun dalam sungai ataupun dalam kolah. Maka adakah ada tertib? Jawab dia ada. Kalaulah kita daripada atas ni kita terjun sungai ataupun terjun ke kolam, maka jangan niat sebelum kena air. Jangan. Itu tak sah. Ketika kita terjun, ketika sentuh air, kepala dulu pun tak apa, ataupun kita masuk dalam kolam, baru kita niat, sah. Maka di sini ulama bincang, di mana tertibnya? Maka di sini dia panggil tertib ada. Tertib kilat. Kalaulah orang panggil apa? Allah buka kasyaf, maka kita nampak. Itu dia panggil tertib ada tertib. Walaupun dari sudut zahir tak tersusun. Kita terjun tu kena kepala dulu. Baru lepas kepala tu, lah paling kaki. Ataupun kita terjun kaki dulu. Boleh juga terjun batang pisang. Kaki dulu. Zoom kaki dulu, lah kepada kepala. Ada kesah? Jawab dia sah. Tertib dipanggil tertib kilat. Ada satu lagi isu yang tidak sah. Yang ni tak sah. Macam mana? Sekiranya 4 orang pakak cucur ataupun basuh serentak, itu tidak sah kerana tidak ada tertib. Contoh dia tadi kita terjun dalam kolam. Walaupun zahir tak nampak tertib, tapi ada. Ulama kata tertib kilat. Maknanya pantas dan cepatnya berlaku tertib.
Adapun kalau basuh serentak 4 anggota 4 orang, contohlah kita panggil 4 orang, seorang ni basuh muka, kita akan niat. Seorang lagi basuh tangan hingga siku. Seorang lagi basuh kepala, satu lagi kaki, pakat. Tapi buat serentak, 1, 2, 3, zup sekali. Tidak sah. Kenapa? Tidak ada tertib. Tu. Satu je. Jadi yang lain kena basuh lain. Hanya dikira muka saja. Bukan makna tak sah semua dah. Maka dikira muka saja. Apabila dikira muka, kena sambun tangan, kena sambun kepala dan siku. Bukan makna dia kena repeat lain. Tak, dia ada niat tadi. Satu je dia panggil. Baru terangkat muka. Masalah. Jika ia sudah selesai mengambil wuduk. Ni habis dah. Ni isu fardu wuduk semua dah clear. Cuma penutup kepada fardu wuduk dia nak bincang masalah ataupun isu. Dia panggil isu ataupun dia panggil study case. Kalau dalam ilmu lawyer hari ni kita panggil study case. Ini penutup. Jadi penutup kepada tajuk wuduk ni, dia akan bincang secara keseluruhannya melibatkan wuduk berkaitan dengan beberapa kes. Kes yang pertama, jika ia sudah selesai mengambil wuduk, ia orang yang mengambil wuduk sudah selesai mengambil wuduk. Makna apa? Makna selesai berwuduk. Selesai mengambil wuduk, selesai berwuduk. Ataupun dia panggil apa? Selesai berwuduk. Dipanggil dia ni dah bersih daripada hadas. Dah suci daripada hadas. Maka tapi tak suci lah. Ceritanya sudah selesai ambil wuduk. Jadi sudah berwuduk. Cuma nak tahu perbuatan dia tu dah selesai ambil wuduk. Tapi adakah dikira wuduk dia sempurna? Maka ada sesuatu yang menegah sampai air pada muka. Maka ada sesuatu. Sesuatu apa? Yang sifat bagi sesuatu. Sesuatu ni umum. Tak kisahlah getah ke, dakwak ke, likuid ke, minyak hitam ke. Itu umum sesuatu. Sebab tu antara ibarat kitab yang unik dan cantiknya, yang meliputi, dia tidak akan spesifik. Dia umum. Dia panggil syai' ini tadullu alal umum, untuk menunjukkan apa saja asalkan ciri yang sama. Tu yang sangat penting. Apabila dia buat sesuatu, dia kena ada sifat bagi sesuatu. Dia panggil yam tu, dia panggil sifat bagi sesuatu. Kenapa? Kerana nak mesti kena cerita ciri sesuatu. Apabila benda umum, kena cerita ciri. Bawalah contoh apa pun asalkan sama ciri. Dakwah, ya. Likuid, ya. Minyak hitam, ya. Tapi ya tu ada keciri yang sama. Kalau dakwah yang boleh menyerap air, tak masuk dalam sesuatu. Kalau likuid, tapi dia tak menyerap air, masuk dalam sesuatu. Kenapa? Kerana ciri dia yang menegah, yang menhalan, menegah ni, yang menhalan sampai air pada muka. Sesuatu yang ada di muka boleh menhalang daripada sampai air. Maknanya boleh menhalang daripada menyerap air di muka dia. Kena air di muka. Mana contoh? Seperti. Seperti ni contoh syai' dia panggil. Contoh sesuatu. Seperti sisi ikan. Sebab apa kita kena jelas macam tu? Kerana orang yang luruh benda, dia kata tak ada dalam kitab. Kitab kata syai', tapi kitab buat ciri. Oleh kerana dia tak pandai nak olah, tapi olah pun jangan terlampau lebih pandai. Ada juga orang yang golongan yang terlampau cerdik sangat sampai dia olah lebih. Ini kena tengok cukup, maksudnya cantik. Tengok ciri yang ngam. Jadi seperti ni dia hanya sebut macam berapa? Seperti sisi ikan ataupun getah. Dia buat dua je contoh. Maka liquid tak ada. Liquid, dia kata tak ada dalam kitab. Ada dalam kitabnya sisi ikan dengan getah saja. Orang tanya getah, getah confident dia jawab. Kalau ada getah tak sah ambil wuduk. Confident. Sisi ikan, lagi lah sisi ikan. Mana? Ada dalam kitab. Liquid Ustaz? Liquid tidak ada dalam kitab. Tu panggil luruh benda.
Macam mengaji muamalah. Lepas tu mengaji muamalah, otak kena berjalan. Jangan otak beku. Otak beku, dia ambil mana? Muamalah dalam muamalah. Contoh, sangat-sangat terhad. Contoh. Sebab kita hidup zaman moden. Dalam muamalah, tak ada sistem dalam buku kitab. Tak ada lagi. Kitab baru ni adalah kitab lama. Tak ada jual beli di mesin. Tak ada parking kereta bayar touch and go. Tak ada. Jadi kita kena faham konsep dia. Baru boleh implement. Maka jawab kata, jika sudah selesai, ada benda yang menghalang sampai air, seperti sisi ikan atau getah, buh lagi, atau liquid, maka hendaklah dibuangnya. Hendaklah ni wajib buang. Hendaklah dibuangnya sesuatu yang menghalang sampai air. Dan lepas buang tu, dan basuh tempat itu. Tempat mana? Tempat yang ada sisi ikan. Tak payah ada basuh tempat lain. Tempat yang ada getah 2 inci tu. Dan niat. Basuh tempat itu, niat menyempurna basuh muka. Bukan niat ambil wudu. Ambil wudu dah niat dah. Cuma di muka kita ni, belah kiri ni, ada getah. Ataupun ada sisi ikan. Maka buang sisi ikan, ambil air, lap. Ataupun ambil air, cucurkan. Dengan niat menyempurnakan basuh muka. Tak payah niat ambil wudu. Sebab kita ada niat ambil wudu. Dan wajib ulan basuh sekalian tangan. Ni. Ada setengah orang silap faham. Ambil wuduk nak bagi confident tu tak apalah. Ambil wuduk sekali lagi. Dia bukan basuh tempat tu je. Ambil wuduk niat sekali lagi. Walahanya tak perlu niat. Dia niat sekali lagi tu dia panggil niat yang lara. Kenapa? Kerana dia niat pertama tu jadi dah. Sah dah. Wuduk ni dia tak batal niat. Selagi mana dia tak berketuk, dia tak melakukan perkara batal, tak perlu niat lain. Jadi, basuh tempat yang tak kena. Cuma niat menyempurnakan basuh muka. Sikit tak basuh muka. Jadi, lepas daripada dia basuh muka, menyempurnakan basuh muka, baru dia boleh teruskan dengan anggota lain. Dia kena terus dengan anggota mana? Anggota selepas daripada basuh muka tidak dikira. Apabila ada satu benda yang menghalang daripada sempurna anggota itu, kita tak buat, menyebabkan anggota selepas daripada itu, walaupun kita buat, tak sah, saya panggil. Tidak sah kita basuh muka, basuh tangan, tak sah kita basuh kepala, tak sah kita basuh kaki. Kenapa? Kerana kaedah dia. Ni untuk nak ingat ni, kena ingat kaedah. Kaedah dia apa? Tak sempurna. Sekiranya tak sempurna basuh satu anggota, tak sah berpindah kepada anggota lain. Kalau pindah pun tak sah. Sebab apa? Memang syarat kena sempurna satu fardu baru berpindah fardu lain. Selagi tak sempurna fardu tu, berpindah juga tak sah. Tu. Jadi sebab itulah, kalaulah kita ada 1 inci ataupun satu tempat yang tak sempurna basuh fardu muka, maka tak boleh nak berpindah ke tangan hingga siku. Kalau berpindah juga tak sah. Kita berpindahlah sebab kita tak tahu. Maka perpindahan itu semuanya tak sah. Apabila tak sah, kena mula lain. Mula di mana? Bukan mula di muka. Di muka sempurna saja, kemudian terus. Kena tengok. Dan wajib ulan. Basuh sekalian tangan. Kena ikut tertib. Wajib ulan. Dan sapu air di kepala. Dan basuh sekalian kaki. Kena ikut tertib. Habis satu. Dan jika ada sesuatu yang menegah sampai air pada tangan, tadi pada muka. Tok Guru dia rajin. Kita lain buat satu contoh ya. Dia habis semua contoh dia buat. Kalau mengaji sulam ni memang master lah. Memang contoh dia. Bab tayamum pun sama. Bab tayamum, komplit tayamum dia. Bukan satu contoh dia bagi. Kalau luka tak boleh kena air di muka, tak boleh kena air di tangan, tak boleh kena air di kepala, tak boleh kena air di kaki.
Lepas kes. Nak tanya kat mana lagi? Semua dia bagi. Tu. Complete. Sampai kita duk angan nak tanya dah. Tiba-tiba, dah beritahu dah. Semua terjawab persoalan dalam minda kita. Maka jawab, kalau ada di tangan, maka wajib dibuangnya sesuatu yang ada yang menegah sampai air di tangan. Dan basuh tempat itu. Tempat mana? Tempat yang tak boleh kena air di tangan tu. Niat. Basuh tu ingat? Niat menyempurna basuh tangan. Dan wajib ulan sapu kepala dan basuh kaki. Ulanlah. Sapu kepala dan kaki. Dan jika ada sesuatu, dia atau pada kata sesuatu yang menegah sampai air pada tangan. Isu ketiga pula. Dan jika ada sesuatu yang menegah sampai air pada kaki. Kepala tak buatlah. Kaki. Maka wajib buang sesuatu yang menegah air sampai kaki. Dan basuh tempat air itu jua. Apa makna jua? Jua ni tak wajib basuh tempat lain. Tu mana jua. Tak payahlah duk rajin basuh tempat lain. Buat habis air, bazir. Basuh tempat ada getah tu je. Buang liquid tu, kikih buang liquid tu, basuh tempat tu. Niat menyempurna basuh kaki. Dan demikian lagi. Dan begitu juga. Begitu juga ni. Dan sama juga hukumnya. Dengan apa? Dengan 3 isu sebelum daripada ni. Sama-sama tu mesti ada wajah syabah. Sama tu dari sudut mana? Sama tu dari sudut mana? Sama hukum dari sudut mana? Dari sudut wajib basuh. Tu. Isu dia berbeza. Kalau tadi isu dia ada benda yang menghalang. Ada benda yang menghalang, wajib buang benda tu dan wajib basuh, kemudian ikuti dengan urutan selepas. Baik, yang ni pula. Jika lupa basuh satu juzuk daripada muka. Tu sama tu. Sama dari segi apa? Sama hukum dari segi wajib basuh. Wajib ulan basuh tempat yang lupa. Dan wajib diteruskan dengan fardu lain. Tu sama tu. Tu dia kata wa kadzalika. Apabila wa kadzalika, waw tu atah, kadzalika tu apa nama ni fi'il syarat, dia mesti ada wajah syabah, sama. Dan begitu juga. Dan demikian lagi ni begitu juga. Jika lupa basuh satu juzuk daripada muka. Mana contoh dia? Dia bagi contoh pun. Tak bagi contoh. Contohlah kita ambil. Satu juzuk je daripada muka. Bukan banyak. Tempat yang satu juzuk daripada muka tu, dia lupa basuh. Yang tadi bukan lupa, memang dia basuh, tak kena. Ini dia lupa basuh. Contoh, 2 tali tudung bagi perempuan. Kan wajib. Dia lupa kata 2 tali tudung ni wajib. Dia tak basuh macam tu. Dia kepok naik 2 tali tudung buh di telinga ni. Dia tak perasan. Biasa perempuan ni dia kata duk kacau nak basuh muka ni, naikkan, letak di telinga. Naik 2 tali tudung. Sedangkan 2 tali tudung wajib basuh. Tu. Contoh. Maka jawab jika. Maka wajib ulan basuhnya. Basuh kawasan yang terlupa basuh tadi. Dan niat. Sama juga. Niat menyempurna basuh muka. Sama dengan hukum tempat yang tak boleh kena air. Ni bukan tak boleh kena air. Ni lupa. Kena basuh juga. Kena ulan basuh. Wajib ulan. Dan wajib ulan basuh tangan. Basuh tangan. Dan sapu kepala. Dan wajib sapu kepala. Dan basuh kaki. Dan wajib basuh kaki. Yang sama. Sama dia punya hukum dia. Baik. Dan jika lupa basuh tangan. Bawa sampai ke 3 isu juga. Rajin untuk guru kita ni. Pahala besar dia. Dia tak rugi rajin. Pahala besar. Lagi banyak menulis, lagi banyak pahala.
Dan jika lupa basuh tangan. Ni dia lupa basuh tangan. Maksud apa lupa basuh tangan? Sekalian basuh tak lupa. Beza tu. Tu kata kita tak berhenti. Kalau tak mengaji ambil dengan guru. Nampak je mudah. Nak syarah tak betul. Lupa basuh tangan ni apa Ustaz? Lupa basuh sebahagian tangan. Mana ada? Tak betul tu. Murak Tok Guru. Tok Guru nak sekalian tangan. Dia kata lupa basuh tangan. Kenapahan? Mana tangan? Tangan hujung sampai siku. Kita dah belajar itu kan. Sempadan wajib tangan. Tangan dalam fiqah. Mula hujung jari ni sampai siku. Ini tangan. Dia lupa basuh apa? Lupa basuh tangan. Semua tangan lupa basuh. Lepas tu dia basuh apa? Muka hingga siku, terus kepala. Lompat. Lupa dia ingat kat lain. Dia ingat ni, siap hari nak pergi mana ni. Siap hari nak jumpa orang pula ni. Semayang pun terlupa. Bukan terlupa semayang, terlupa ambil wudu. Rekaat tak tahu. Tak lagi rekaat baru terlupa. Mana? Kalau lupa satu tangan, kalau satu juzuk tak ada. Tak ada. Cuma sini kena atau. Okey. Dan jika lupa basuh tangan. Atau tu guru tak bawa lah. Kena buat sendiri. Atau lupa basuh satu juzuk daripada tangan. Kau orang tanya. Tapi kita jangan syarah atau ni. Syarah untuk pertama dulu. Jika lupa basuh tangan. Itu cara pertama kita. Tangan dia lupa. Dia skip. Ataupun bukan lupa basuh tangan. Sama je hukum. Lupa basuh satu juzuk daripada tangan. Dia basuh ni. Basuh dah tangan kanan. Tangan kiri lupa. Ataupun dia basuh separuh kat siku lupa. Itu mana satu juzuk daripada tangan. Dan jika lupa basuh tangan, niat basuh tangan daripada wuduk dan sapu kepala dan basuh kaki. Kalau lupa basuh tangan, dia kena basuh semua tangan. Niatlah. Niat apa? Niat basuh tangan daripada wuduk. Bukan niat ambil wuduk. Ambil wuduk niat tepat muka je. Cuma niat ni, aku basuh tangan ni bukan basuh kotor, bukan basuh kerana peluh, tapi basuh tangan kerana wuduk. Tu daripada kerana wuduk. Niat basuh tangan daripada wuduk, yang niat basuh tangan kerana fardu wuduk ataupun kerana wuduk. Dan terus sapu kepala dan basuh kaki, tak perlu niat lah. Dan jika lupa sapu kepala, kepala pula lupa. Sama. Maka wajib ulan sapu kepala. Ulan sapu kepala. Kepala sikit je, sapulah kat mana pun. Kan? Sapu kepala ni sapu apa? Dan mazhab Syafi'i sapu sebahagian daripada kepala. Asalkan kita sapu tu kepala, bolehlah di mana pun. Boleh sapu tengah, boleh sapu kiri, boleh sapu kanan, boleh sapu tengah, boleh. Depan boleh, kiri boleh, kanan boleh, tengah boleh, belakang boleh. Asalkan kepala. Sapu depan. Esok sapu kiri. Lusa sapu kanan. Belakang, tulak belakang. Ni duduk main duduk depan je. Tanpa bubuh ada depan ni. Buatlah kiri pula. Duduk main depan je, kesian depan. Tanpa rambut hilang depan. Tapi tu hak wajib. Jadi sunat kita buat sunat lah. Sunat sapu semua lah. Letak je. Dalam kitab Matlub Badran ni dia ajar. Wisyah pun dia ajar. Temukan, tak macam tu. Bagi semua. Dia panggil al-khuruju minal khilafun mustahabbun. Sebab apa afdal kita buat? Kita sapu semua untuk keluar daripada khilaf. Sebab ada mazhab 4 tu yang wajib selang kepala-kepala. Maksudnya wajib semua kepala sapu. Ada 1/2. Yang selang tu dia masuk isu tak kepala dekat pipe Ustaz. Tak, maksudnya dia bukan selang tu. Maksud dia kena basuh. Basuh ni ikutlah nak letak kepala kat paik ke ataupun nak selang. Selang tu paling mudah. Sebab basuh dia bukan lap. Macam mazhab Syafi'i lain. Mazhab Syafi'i mudah. Tapi lap je. Sebab mazhab Syafi'i sapu. Mazhab lain basuh. Apabila basuh dia kena air bergerak, mengalir air. Jadi letak di kepala tu yang setengah orang ambil wuduk letak kepala paik tu. Kepala paik tu basuh, dia basuh betul. Mazhab lain. Jadi mazhab kita afdal. Kita sapu sebahagian.
Tapi untuk nak keluar daripada khilaf, afdal kita sapu semua. Sapu juga tak basuh. Mazhab kita tetap sunat sapu semua. Nak basuh tak apalah, basuh tu dah confirm lah. Dan jika lupa satu kepala habis, maka wajib ulang sapu kepala. Dia lupa sapu kepala, wajib ulang sapu kepala. Dan basuh kaki. Sambung dengan basuh kaki. Last sekali. Isu keempat. Dan jika lupa basuh kaki, maka wajib ulang basuh semula kaki. Dia lupa basuh kaki. Kaki tak basuh. Maka wajib ulang basuh kaki juga. Yang ni basuh kaki saja. Hal lain tak payah ulang lah. Maka inilah. Inilah. Tunjuk kat mana tu? Yang tersebut pada niat mengkaedah. Inilah. Yang tersebut. Yang tersebut mana? Yang dia sebut di atas tadi. Yang semua isu adalah 7 isu tu. Okey. Ya? Tak, bukan. Inilah mana? Yang tersebut tu kita syarah. Kena syarah. Inilah, tapi dalam cetakan tak ada. Inilah apa tu? Inilah yang tersebut di atas tu. Jadi pada 7 isu, 3 isu dalam kes ada sesuatu yang menghalang air daripada kena, dan 4 isu lupa basuh. Inilah pada wuduk orang yang tiada sentiasa berhadas. Maknanya inilah pada wuduk orang yang normal. Tu. Bukan kes bukan special case. Adapun daimun hadas, orang yang sentiasa berada dalam hadas, lain. Itu tata cara dia lain. Lain. Dia panggil apa? Ini orang biasa. Orang yang bukan ada masalah daimun hadas. Bukan orang ada masalah dia panggil sebab yang membatalkan wuduk. Macam sil bol. Selalu keluar air kecil. Itu dia panggil daimun hadas. Sil rih. Selalu berketuk. Tak sempat ambil wuduk, ketuk. Pok. Tak habis lagi ambil wuduk. Keluar air kecil. Itu dia panggil kategori wuduk orang yang daimun hadas. Itu special. Itu ada tajuk khusus. Kita akan belajar. Dia ada tata cara khusus dan dia ada syarat tambahan. Kuat dia mengaji. Baca kitab dia pun. Itu daimun hadas. Jadi inilah ni maksudnya yang tersebut di atas ni pada niat mengkaedah. Kan kita duk cerita niat kan? Kita duk cerita ni kes ni kena niat. Kita cerita semua 7 kes ni kena basuh tempat lupa dan niat menyempurnakan wuduk. Basuh tempat lupa, niat menyempurnakan wuduk. Ini bagi niat mengkaedah lah, niat menyempurnakan wuduk. Bukan niat mengakak, maksud niat sempurna. Tapi kalau orang yang daim hadas, kena ada syarat tambahan. Itu dia cerita. Adapun orang yang sentiasa berhadas, dalam istilah dia daimun hadas. Daimun hadas ni benda yang membatalkan wuduk sentiasa keluar. Itu dipanggil daimun hadas. Sentiasa berada dalam hadas. Tak sempat pun. Tak sempat 2 minit pun. Seminit hadas keluar. Tak sempat nak solat. Kalaulah nak tunggu hadas dia ni keluar, tak sempat 2 minit. Tak sempat habis 4 rakaat. Mayan 2 rakaat keluar hadas. Maka ambil wuduk cara orang daim hadas. Dan semayang macam biasa. Walaupun dia keluar perkara batal wuduk, tak apa. Sah sembahyangnya. Adapun orang yang sentiasa berhadas, maka tiada sah ia niat mengangkat hadas. Tu. Dia nak cerita bab niat. Tadi niat mengangkat hadas. Inilah yang tersebut pada niat mengangkat hadas. Semua kes kita duk bincang tu, semua kes niat mengangkat hadas. Aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala.
Lepas tu ada benda yang menghalang. Tu isu orang biasa. Ni ada pun orang sentiasa berhadas, maka tiada sah. Tiada sah apa dia? Ia da'i muhadas. Orang yang berhadas tu niat mengangkat hadas. Tak sah dia niat mengangkat hadas. Kenapa? Kerana hadas tak terangkat. Hadas duk keluar sedia. Tak boleh nak bersih daripada hadas. Perkara yang menyebabkan hadas tu duk keluar. Air kecil duk keluar. Reh, kentuk sedia. Pop. Mengalahkan Maryam. Sitting tak macam tu. Dia ni, ada orang lagu tu. Ada orang memang dia tak apa panggil. Kentuk sedia. Duduk ni, pop. Bukanlah maksudnya bunyi pupu, dia tak bunyilah. Tapi dia tahu. Cucuk. Dia tahu. Ini dia panggil silsirih. Ada satu lagi silsilbul. Ada satu lagi darah bukan haid. Keluar selalu darah dia. Macam buah sir kan. Okey. Tengok cara dia. Hanya wajib ia niat. Ini cara niat dia. Mengharuskan sembahyang dan umpamanya tu dan sama dengan niat mengharuskan sembahyang. Dia ada 3 standard niat. 3 martabat niat. Dan dia ada 3 martabat ni, dia ada formula dia. Kena ingat. Kita tengok martabat niat. Maka iaitu niat orang yang berada dalam hadas. 3 martabat. Ada 3 martabat niat. Dia boleh pilih. Nak martabat pertama, niat martabat kedua, niat martabat ketiga. Pertamanya daripada 3 martabat niat. Niat orang yang daim hadas. Dia cerita tata cara dia kot. Kita tengok depan. Tata cara maksudnya cara tambahan mengambil wuduk. Dia tak cerita. Mungkin dia cerita tempat lain. Baik. Dia syarat tambahan dia. Orang yang silsilbul ni, ataupun silsirih ni, dia lebih kurang sama dengan tayamum. Pertama, masuk waktu. Masuk waktu baru boleh dia mula. Mula ambil wuduk. Kita ni, ambil wuduk awal pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia nak meringankan hadas. Tak boleh ambil awal. Yang kedua, apabila masuk waktu, syarat yang kedua, dia kena tahaffuz. Dia kena bersih dulu. Dia kena bersih, air kecil tu bersih-bersih, ataupun dia panggil, tengoklah apa saja najis ke apa saja, tak kisah. Kalau kita ambil air kecil, contoh silsilbu, bersih air kecil, lepas bersih, dia kena tahaffuz. Jadi bersih dan tahaffuz. Apa dia tahaffuz? Iaitu balut ataupun bungkus. Masuk waktu. Yang kedua bersih. Kalau kita nak buat asin kan. Yang ketiga balut. Balut ni qadar mana? Qadar balutan kita, tempat keluarnya najis. Qadar balutan kita zon najis tak keluar. Ni kena tahu standard balut tu. Jadi balutan kita tebal mana, zon balutan ini tak akan keluar najis. Maksudnya najis ni dia tak apa panggil apa? Yang keluar balik melitih, apa panggil apa? Dia meresap. Bukan kita balut tebal ni dia boleh meresap lagi. Apabila meresap lama-lama menitih. Meresap. Okey. Jadi qadar balutan kita supaya zon hati kita, qadar balut ni dia tidak akan meresap. Dan lama-lama menitihlah. Okey. Lepas yang ketiga, siap saja tahfuz, terus dia wajib mualaf. Ini dia beza dengan kita. Tu dia kata tata cara orang yang daim hadas ni, dia orang panggil apa, special case, dia tak sama dengan kita. Kita sunat mualaf, tapi dia wajib. Selepas tahfuz segera kena ambil wuduk.
Yang keempat, segera ambil wuduk, basuh muka. Niat macam mana? Ni dia nak ajar niat ni. Niat, aku mengharuskan apa dia? Sembahyang fardu. Contoh kita ambil martabat pertama. Lepas dia ambil wuduk, niat basuh muka, mengharuskan aku ambil sembahyang fardu, sapu basuh tangan hingga siku, sapu kepala, kaki, settle. Yang kelima apa? Yang kelima, segera sembahyang. Lepas ambil wuduk, segera sembahyang. Dia tak boleh tangguh. Melainkan yang dia boleh delay, ada kepentingan, ada maslahah dengan sembahyang. Boleh tunggu. Contohnya, dia nak tunggu imam, tak keluar lagi. Imam duduk sembahyang sunat, boleh. Ataupun dia nak tunggu qamat, boleh. Tak semestinya apabila dia tak menafikan dia jemaah, dia boleh. Cuma, ingat, tunggu itu hanya dibenarkan tunggu benda perkara yang ada kaitan dengan sembahyang. Tunggu iman, ada kaitan dengan sembahyang. Tunggu untuk bila nak azan, ada kaitan. Tunggu untuk bila nak qamat, ada kaitan dengan sembahyang. Kalau dia sembahyang seorang diri di rumah, segera. Bukan apabila lepas ambil sembahyang dalam bilik, keluar, sembang dulu. Apabila dia sembang, dia tak mualak, terus dia kena buat lain. Terus kena buka. Buka lain, bersih, balut lain, ambil wuduk, lepas wuduk, segera sembahyang. Itu dia punya step, urutan dia. Pada hari Jumaat, ramai orang. Boleh juga. Dia ada masalah tak apa? Sebab kerana bukan sengaja dia, tak. Masjid sebelah. Tak. Bukan sengaja. Tak. Serih pun kena balut lah. Patut tengok. Kalau kata rih ni, benda rih ni dia sebab tak keluar najis. Kalau yang wajib balut ni najis. Tapi kalau tak keluar najis, tak wajib balut. Nak balut tak apalah, sebab dia tak keluar najis. Cuma kalau rih yang serta najis, contohlah, setengah tu dia tak tentu. Dia kata kadang-kadang dia keluar, tembok kuat sangat, keluar. Terkeluar, apa najis? Terkicik. Kalau tak kata terkicik. Kalau tembokkan padu, terkeluar, tak boleh. Kena, wajib juga. Nak berjaga-jaga kan, wajib. Kena peluru. Kalau peluru, bahaya. Peluru tu pula. Keluar najis tu mesti daripada kubur-dubur ke? Ataupun Tak kisah di mana pun. Sisil. Tapi ni lah, yang sisil orang da'i muhaddah ni, da'i muhaddah memang keluar daripada kuburan rubur lah. Keluar lain tak apa. Itu dipanggil da'i muhaddah. Sisil boil, sisil bor, sisil rih. kubur-dubur lah. Kubur-rubur. Baik, mana niat martabat pertama? Pertamanya niat mengharuskan sembahyang fardu. Sembahyang fardu. Fardu apa? Fardu ain. Ataupun tawah fardu. Dua tu. Kalau kita kata mengharuskan sembahyang fardu, itu martabat pertama. Kalau martabat pertama ni fardu apa? Fardu ain. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, dia berada martabat kedua. Dia berada pada sunat. Sunat itu martabat kedua. Maka, kalaulah status ibadat itu fardu kifayah, dia tak berada pada martabat pertama. Fardu kifayah, walaupun fardu, tapi kifayah. Dia sama dengan standard kedua, iaitu standard sunat. Contoh apa? Sembahyang jenazah. Duduk nombor 2. Dan martabat yang kedua. Mana? Niat mengharus sembahyang ataupun sembahyang sunat. Dia itlak sembahyang ataupun sembahyang sunat. Sembahyang, itlak sembahyang iaitu sembahyang sunat. Niat mengharuskan sembahyang. Kena nyata sembahyang apa? Sembahyang fardu, jadi fardu. Kalau dia tak nyata sembahyang fardu, jadi itlak sembahyang, jadi sunat. Ataupun sembahyang jenazah. Sebab apa sembahyang jenazah duduk standard kedua? Kerana jenazah ni fardu kifayah. Ataupun sembahyang sunat. Ini direct sunat. Boleh dia pilih. Nak niat mengharuskan sembahyang saja boleh. Niat mengharuskan sembahyang sunat boleh. Dan kata Syekh Ramli dan Ibnu Hajar, khutbah Jumaat itu martabat yang kedua. Khutbah Jumaat wajib kan? Tapi Ibnu Hajar, pendapat Ibnu Hajar dan Syekh Ramli termasuk standard yang kedua. Khutbah Jumaat. Walaupun khutbah Jumaat itu wajib. Ini khilaf lah. Habis. Dan martabat yang ketiga.
Kalau martabak kedua, dia niat sembahyang sunat. Dia niat sembahyang sunat, maka kaedah dia ataupun formula dia boleh sembahyang, dia panggil dia boleh ke bawah. Maksudnya dia boleh melakukan sembahyang sunat dan juga dia boleh pegang Quran. Martabat ketiga. Tapi dia tak boleh ke atas. Dia tak boleh nak mengerjakan sembahyang fardu. Kenapa? Kerana dia niat martabat kedua. Dia tak boleh buat ke atas. Tapi kalau ke atas, dia boleh turun ke bawah. Itu formula dia. Kalau niat mengharuskan sembahyang fardu, dia boleh buat sembahyang sunat. Dia boleh pegang Quran dengan wuduk tadi. Tu dia punya formula dia. Dia akan cerita di kesimpulan nanti. Sunat tu berapa banyak? Betul. Dia boleh. Di belakang dia akan cerita beberapa banyak sembahyang sunat. Ada tu dia buat kesimpulan tu. Dan niat martabat yang ketiga. Okey. Dan martabat yang ketiga, niat menharus sentuh Quran. Bukan menharus sembahyang fardu, bukan menharus sembahyang sunat, tapi menharus sentuh Quran ataupun tanggunnya tangguh Quran. Kalau dia niat sentuh atau niat tanggun. Ataupun dia niat sujud syukur. Ni atau ni. Sujud syukur ni dia panggil umpama sembahyang. Dia bukan solat, dia panggil umpama solat. Sujud syukur termasuk ibadat yang seperti solat. Dalam kitab fiqh dia panggil umpama solat. Umpama solat ni apa dia? Khutbah Jumaat, tawaf, sujud syukur, sujud tilawah. Sama tu. Sujud tilawah, sujud syukur, lepas tu pula khutbah Jumaat dan juga tawaf. Sama dengan sembahyang, tapi bukan sembahyang. Kalau sembahyang ada rukuk, ada sujud. Kalau sembahyang ni ada rukun-rukun dia. Tapi ibadat yang umpama, yang sama ni sama dari sudut syarat sah. Syarat sah dia nak sama-sama ada wuduk, sama-sama tutup aurah, sama-sama ada kiblat. Sujud syukur kena ada kiblat, kena ada wuduk, kena tutup aurah. Sama ada dengan solat? Sama. Sama dari sudut mana? Dari sudut syarat sah. Bukan sama dari sudut praktikal. Praktikal tak sama. Tu. Umpama solat. Itu kena faham. Istilah satu-satu. Orang kata, apa dia umpama solat ni? Ibadat apa umpama solat ni? Sama apa dengan solat? Solat ada rukun 13. Yang ni tak ada rukun 13. Solat ada sujud rukun. Ni tak ada sujud. Sama dari sudut mana? Sama dari sudut syarat sah. Tu pun mau mengaji 5 tahun baru nak bertemu. Satu istilah tu nak faham. Dan sujud tilawah. Dia bagi dah. Dan pada orang yang hadas besar, niat mengharuskan baca Quran. Okey. Niat mengharuskan baca Quran. Ataupun berhenti dalam masjid. Itu pun martabat yang ketiga. Niat baca Quran atau berhenti dalam masjid. Maka niat martabat yang pertama itu harus sembahyang dengan dia, dengan martabat pertama, satu fardu ain jua. Ingat ini kesimpulan dia nak cerita. Dan formula dia nak cerita. Kesimpulan dan formula. Kalau kita, orang da'i muhadath, dia kelonggaran yang diberi pada dia untuk satu fardu saja. Dia tak boleh banyak-banyak. Fardu maghrib, habis maghrib, isyak kena ambil lain. Kenapa rahsia dia? Kerana meringankan hadas, keluar selalu. Tak boleh sembahyang fardu isyak. Tak boleh. Serta harus dikerja dengan dia dengan satu niat fardu tu sekalian perkara martabat yang kedua. Boleh buat yang kedua. Sembahyang sunat. Dan yang ketiga, boleh sentuh Quran banyak kali pun boleh. Sentuh Quran banyak kali, buat main sunat banyak kali boleh. Tu. Habis. Dan niat martabat yang kedua itu, kalau kita niat sembahyang sunat, harus dikerjakan dengan dia dengan martabat yang kedua tu akan sekalian perkara martabat yang kedua. Boleh nak buat. Nak buat sunat, sembahyang sunat, nak buat sembahyang jenazah boleh.
nak buat martabat yang ketiga, boleh. Dan yang ketiga, boleh semua nak buat martabat yang ketiga. Sujud tilawah, sujud syukur, pegang Quran, tanggung Quran, berhenti dalam masjid. Boleh. Tiada harus sembahyang fardu ain dan tawaf. Tak boleh naik ke atas. Niat sembahyang kedua, boleh ke bawah, tapi tak boleh naik ke atas. Maksud tak boleh sembahyang fardu dan tak boleh tawaf. Tawaf fardu. Dan martabat yang ketiga, dia niat ambil wuduk orang daimah hadas, niat harus Quran. Dia nak baca Quran saja ambil wuduk. Bukan nak sembahyang sunat, bukan nak sembahyang wajib. Harus dikerja dengan dia dengan niat martabat ketiga, segala perkara martabat ketiga sahaja. Apa makna sahaja? Tak sah dia menggunakan ataupun melakukan perkara yang termasuk dalam martabat kedua dan pertama. Tak boleh. Kalau dia buat juga haram. Tiada harus, ini haram dikerja dengan dia dengan niat martabat ketiga, segala perkara martabat yang kedua dan yang pertama. Wallahu a'lam. Ini satu kaedah. Tiap-tiap dikatakan la yajuz, artinya tiada harus pada perkara akad, perkara jual beli atau ibadah, maka maknanya tidak sah, insya-Allah. Ini kaedah dia. La yajuz merujuk pada apa yang tidak harus, tak harus ni. Ini ulama tuan guru bagi kaedah untuk kita faham ibarat kitab. Bila tak harus akad jual beli, apa makna dia? Maka maknanya tidak sah. Dan tiap-tiap akad dan ibadat, walaupun ibadat yang sunat yang tidak sah itu haram. Tiap-tiap ibadat fasidah haram. Fasidah ni akad tak sah. Tiap-tiap akad yang tak sah haram. Dia panggil akad fasidah haram. Sebab tu kita tekan sangat nak bantu orang supaya orang nampak. Jangan mudah-mudah jual beli. Akad yang tak sah jual beli haram. Akad yang tak sah jual beli ni bukan saja haram, tak boleh milik. Bukan saja tak boleh milik, tak boleh nak tasarruf, tak boleh nak sedekah pada anak isteri, tak boleh nak hebah pada kawan-kawan. Besar implikasi dia. Beritahulah. Orang tak dengar apa tak apa. Itu tugas kita. Macam Nabi. Nabi dia nampak benar dia nampak. Kita tak nampak. Nabi nampak besar haram tu. Kan? Nabi cerita-cerita buat dak. Tak apa. Kita lah gitulah. Nak bantu orang tu nampak mudah-mudah dalam jual beli. Cerita-cerita. Dia dah tak nampak macam mana. Kita nampak pun. Jadi qadar masing-masing. Allah bagi peluang. Tapi kita, tanggungjawab kita, kena bantu orang supaya orang nampak. Selamatkan orang. Supaya orang tak buat benda haram. Kalau dah kita nampak, kita merasai Allah bagi rasa sendiri bagaimana hebatnya pahala, rasa sendiri hebat, dahsyatnya neraka, dahsyatnya haram ni, maka aura kita tu kita bantu orang. Mana? Benda yang Allah bagi kita nampak. Cerita. Jadi soal orang lain nampak tak nampak tu berdasar kepada habuan masing-masing, peluang masing-masing, rezeki masing-masing. Ada yang cerita buih mulut orang buat dok je. Ada cerita sikit je, pum, sentuh trigger tu dia. Oh, tunggulah. Haram ni lama dah duk buat ni. Jual beli tak ada ijab kabul ni. Jadi masing-masing lah. Peluang masing-masing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Segera solat ni Ustaz. Yang wajib kan. Maksud apa? Dah ambil wuduk semua. Sisi bawah. Oh, daimah hadas. Lepas tu dia dah ambil. Kali dia tengok-tengok dia dah solat, lupa. Yang dia dah solat macam tu lah. Jadi dia wajib segera solat. Wajib segera solat. Kalau tapi sebab dia dah lepas ambil wuduk semua tu. Tengok-tengok solat. Dia dah solat kan. Jadi dia boleh guna juga yang bawah. Dia boleh guna bawah. Dia boleh guna sunat tak apa. Tak perlu segera. Tak apa sunat tak apa. Tak perlu segera. Boleh. Boleh sunat tak wajib. Yang kata perlu segera tu fardu. Fardu memang dia wajib segera. Sunat tak apa sebab selepas fardu tu dia tak boleh buat dah fardu, tapi sunat dia buat. Pada sembahyang fardu dia buat sunat. Lepas sunat dia boleh tambah sunat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.